Hijrah. Umurnya tak lebih daripada 41 tahun. Mati diracun. Tapi kesannya sampai sekarang, senarai pemimpin Umayyah kita tak kenal, kecuali hanya seorang dua saja. Kita tahu Muawiyah, kita tahu Yazid, kita tahu sedikit lagi lah Hisham, Abdul Malik. Tapi tahu nama, tapi sejarah mereka ni kita tak kenal. Tapi Umar bin Abdul Aziz perintah tak sampai 2 tahun. Kenapa? Kerana ada semangat yang cukup hebat padanya. Fatimah radhiyallahu anha, isterinya, bila orang tanya kat dia, apa hebatnya Umar bin Abdul Aziz? Dia kuat sembahyang malam ke? Dia kuat puasa sunat ke? Dia kata, wallahi pada pandanganku Umar bin Abdul Aziz bukanlah lebih daripada kalangan kamu dengan sebab sembahyang malam. Aku tak nampak yang tu. Dan aku tak nampak dia kuat puasa sunat dan pegang zikir dan sebeh banyak, bukan. Tetapi yang aku nampak, yang paling ketara, apabila sebut nama Allah, dia takutnya, menangisnya dia macamlah seekor anak burung yang kesejukan duduk di bawah perut mak dia. Itulah gambar hebatnya Umar bin Abdul Aziz, sebab dia takut kepada Allah. Wallah. Okay, InsyaAllah sedikit sebanyak jawapan yang boleh berikan sebagai penambah terutama pada jawapan Dr. Al-Bani. Silakan. Terima kasih, rasa cukuplah jawapan yang diberikan oleh Fadilatul Dr. Zulkifli tadi, tapi dah saatnya minta. Tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian, masjid berperanan. Kalau kita tengok zaman Nabi SAW, memang masjidlah tempat segala-galanya. Tapi hari ini kadang-kadang kita lebih terikat dengan rumah daripada masjid. Itu realiti yang berlaku lah. Sebab itu Imam Ghazali sebut tentang benda ni, nak banding orang bersyukur tak bersyukur. Itu kita ada mengaji, tuan-tuan, bagaimana masjid yang diimarahkan ataupun tidak. Maka dengan sebab itu masjid ini perlu diperkasakan. Kalau di Brunei, saya pernah buat satu sikit lah kajian sikit di Brunei. Aktiviti dia masjid, walaupun dia negeri kecil dia, tapi aktiviti masjid sudah dipertandingkan dari sudut negara, memberi hadiah yang sangat-sangat lumayan. Masjid mana yang paling imarah dari aktivitinya, dari pelaksanaan remajanya, belianya dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, itu peringkat negara sebagai tahap itu. Kita kadang tanding juga, tanding pasu bunga, kan? Tanding itu je, tak tanding makna tak melihat benda imarah. Jadi tuan-tuan, kita lihat bahawa tak kisahlah tanding tak tanding kita nak berdoa, tapi bagaimana kita nak memperkasakan masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu, yang keduanya dah sebenarnya dulu dijawabkan oleh Fadil Doktor. Cumanya satu perkara dia suka pimpinan ni, tuan-tuan. Kepimpinan ni satu perkara yang sangat-sangat penting, sebab ia mencorakkan siapa yang rakyat. Pemimpin, tak kira lah kalau pemimpin dalam rumah tangga, dia mencorakkan siapa yang berada dalam rumah tangga tersebut. Pemimpin di masjid surau, dia mencorakkan masyarakat. Kalau pemimpin surau masjid, tuan-tuan, jenis yang tak mau mengaji, jenis tak mau ada kuliah, dia nampaklah kuliah, dia tak mau. Akhirnya masyarakat itu masyarakat yang mundur dari sudut kuliahnya. Begitu kalau pemimpin masyarakat yang mana kalau disuka pada benda-benda yang ma'ruf, insya-Allah banyak yang benda ma'ruf. Tapi kalau disuka pada benda-benda haram, maka banyak benda yang haram. Sebab itu kalau pemimpin yang beriman, dia akan bawa kepada keimanan. Pemimpin yang fasik, dia akan bawa kepada kefasikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, perkara itu sangat-sangat jelas. Maka dengan sebab itulah kita kena berusaha untuk mewujudkan kepimpinan yang seumpama ini, melahirkan kepimpinan yang benar-benar beriman pada Allah, kerana kesannya sangat-sangat besar kepada masyarakat. Kerana pemimpin ini dia boleh mencorakkan masyarakat. Allah. Terima kasih kepada Dr. Syauqi, tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah, tak izin Dr. Zul. Hamba Allah ni kita panggil dia macam Lebat Ahmad orang Pulau Pinang juga. Dia dah meninggal. Dia ustaz pension. Dia ada duit, anak dah besar belaka dah. Jadi bila tengok orang masjid marah budak-budak, orang masjid macam dia duduk bayar, dia cekah dan sebagainya, dia ni cara dia pergi ke supermarket, dia beli coklat gula-gula. Dia pakai jubah ustaz pension, umur kat 60 tahun.
Dia bawa coklat ni banyak, jumpa budak main sekejap, bagi. Main bagi. Nanti jangan pisino kat masjid. Contohlah. Jadi, tuan-tuan sekalian, satu hari tak boleh nak settle, bukan orang Mesir juga. Dia minta orang masjid tolong kemaskan balai raya. Dewan orang ramai tadi ni, dia nak pergi buat surau untuk budak-budak semayang saja. Tuan-tuan, buat kanak-kanak salah. Dia kata, orang dia panggil dia Pak Ngah. Pak Ngah, tak apa ke buat kerja macam ni? Tak apa jadi imam kat masjid? Tak apa. Apa jadi? Aku tolong handle budak-budak ni. Tuan-tuan, dia naik motor ke kendaraan whatever, jumpa budak, mai bagi 5 biji. Nak sekelas lebih tak? Nak. Tengok tuan-tuan. Nak, kalau nak ni, Tok Ngah bagi 5 biji, nak lebih, pergi surau. Surau baru, dekat Balai Raya. Hari pertama ada 4-5 orang, dia terus lambat laut berpuluh-puluh kanak-kanak sahaja duduk dalam tu, rontok di masjid. Masa dia meninggal, kata sahabat saya pergi. Saya pun terasa cerita sahabat motivator ni. Dia pergi ziarah Pak Ngah yang meninggal sekalian tuan. Lalu dia tengok di bawah rumah Pak Ngah tu, kanak-kanak penuh. Naik atas rumah, kanak-kanak, budak-budak kecil, walau tak kerti baca Yasin, pakat pegang Yasin. Ada 5-6 keliling duduk tak kepala, duduk teriak, Tok Ngah, Tok Ngah. Kenapa Tok Ngah mati? Dia kata, saya ni bukan teriak pasal Pak Ngah ni. Aku nangis pasal budak-budak ni nangis. Pak Ngah ni dah hilang. Pak Ngah ni, siapa nak ganti Pak Ngah yang kedua? Kenapa tuan-tuan? Inilah nak cerita, dalam surau, tarikan ni sebenarnya, siapakah pemimpin dalam masjid? Siapa pemimpin dalam surau? Jangan duk tengok pemimpin negara ke menteri. Dalam masjid kita tu, pemimpin besar-besar dia tak larang nak tengok orang putera haid ni. Ini putera haid. Kalau putera down, kalau apa namanya puteri haid, puteri down, larang nak tengok. Tuan-tuan tolong cari tengok sendiri. Longkang tepi rumah pun suruh orang betul. Hang pergi puasa longkang suruh orang buat kerja. Ini sebenarnya kita yang buat masalah. Tuan-tuan kata kat masjid, macam doktor sebut tadi, kalau panggilnya ustaz sesuai dengan jiwa yang mendengar. Kalau kanak-kanak panggil ustaz macam mana yang boleh hiburkan kanak-kanak. Budak-budak pengalaman saya, dia bukan beri ceramah saya. Ceramah 5 minit, kena nyanyi. Tuan-tuan, dia pun ikut, semua ikut. Terjemahkan cerita tersebut. Budak pakai seronok tuan-tuan. Kemudian buat hadiah, kuis. Budak-budak tuan-tuan. Orang kita kadang-kadang ni tempat masjid di Perak ni Sofi, panggil budak beliau, pergi buat usaha jenazah. Budak-budak takut. Yang datang bukan apa nama yang usaha jenazah tu, yang datang bukan yang budak-budak. Remaja yang datang boleh katakan semuanya bakal jenazah. Tuan-tuan, dia orang tengok muka ustaz pun dah macam jenazah. Di bilik ayak, diorang jatuh, tungging, licin bilik ayak, siap tak suci, meninggal diorang. Dah automatic practically. Ya, jenazah tersebut. Tuan-tuan, ini nak ceritanya kadang-kadang kita nak buat semangat, tapi tuan, kita tak lihat bagaimana orang yang memimpin sebuah negara hebat. 2 tahun, nama terukir sepanjang zaman sampai hari ini. Umar bin Abdul Aziz, tuan, nak cari apa nama ni, orang nak terima zakat berpening. Tuan-tuan, dekat Selangor ni, bunyi dia 1.9 bilion. Dia minta sedekah, minta zakat lagi berlumbuk. Sebab apa tuan-tuan? Ini masalah kita pada hari ini. Sebab dia buat cabaran cari cabaran. Kalau orang tak bagi, beriuk satu kampung. Panggil reporter. Inilah, ni ketua kampung ni dia tak bagi saya duit zakat. Tak malu tuan-tuan. Sebenarnya kena rasa malu. Rembak menerima duit zakat ni. Patut biar usaha jadi orang yang membayar zakat. Bukan salah. Itulah yang berlaku kat kita pada hari ini tuan-tuan. So tuan-tuan sekalian, moga-moga insyaAllah yang tuan-tuan buat pada malam ini. Terima kasih kepada Al-Fatih Dr. Zulkifli Al-Bakri. Terima kasih kepada sahabat Dr. Syauqi bin Osman. Dan terima kasih kepada semua lah malam ini. Tuan-tuan kita dengar malam bukan senang ni nak panggil pendek-pendek. Selebriti tempat-tempat alim lama kita tuan-tuan. Sebab ada pandangan kata, saya rasa bukan hadis, tengok muka ustaz tu guru pun dapat pahala. Lagi dengar suara dia. Tuan-tuan, ini tengok muka Najwa. Ini tengok muka seumpama rama-rama. Sampai tua rama-rama tu tak kahwin. Tuan-tuan, asyik hingga kata pokok. Ni contoh tuan-tuan, maknanya tengok muka mak bapak dapat pahala.
pahala, tengok muka ustaz dapat pahala, tengok Kaabah dapat pahala, tengok buku kalau Tok Guru hebat Syekh Ali Tantawi tadi ni kalau 10 jam baca, tuan-tuan subhanallah, nak lawan yang cakap ni nak baca 3 jam belum tentu. Tuan-tuan sekalian, maknanya wahai tuan-tuan puan-puan termasuk saya, dengan kata kalimah Allah Subhanahu wa taala, marilah kata orang kalau nak berubah, kesedaran diri merupakan benda yang amat penting. Awareness before change. Sedar diri siapa kita tuan-tuan, dan kita pasti akan berubah insya-Allah. Wallahu a'lam. Setelah itu saya mengkongsikan forum pada malam ini. Kalau ada kalimah-kalimah yang terkasar bahasa kepada yang hidup atau yang bakal mati, saya minta maaf banyak-banyak. Dia mungkin secara berkebetulan semata-mata. Moga-moga dengan izin Allah yang bercakap jadi baik dan yang dicakapkan akan lebih baik daripada yang bercakap, insya-Allah tidak mustahil pada masa-masa akan datang insya-Allah. Anak-anak tuan-tuan yang kita bawa tadi ni tak mustahil jadi tok guru, alim ulama pada masa akan datang, pemimpin masa akan datang. Yang penting siapa mendidik, siapa yang menjaga anak tersebut. Inspirasi siapakah kita cari, dan kita carilah yang terbaik insya-Allah. Moga-moga rumah tangga kita nanti bila kita meninggal, aset paling penting mereka lah, terutama sekalian yang mendoakan kepada kemaslahatan kebaikan kita di alam barzakh. Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah yang baik daripada Allah yang lemah, dan daripada saya yang fungsikan kepada malam ini. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhi Ustaz Aslin Bahrin dan juga kepada defender kita pertama dan juga defender kita yang kedua. Dan sebagai kalam, pihak majlis minta yang sebaik Ustaz yang berbahagia Ustaz Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri untuk mengetahui sedikit baca doa sebagai tanda penghargaan dan sebagai ilmu yang kita pelajari pada malam ini menjadi satu pakaian, menjadi ibadat untuk kita di kemudian hari, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzul Jalali wal Ikram. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تقضي حاجتنا يا الله. اللهم يا قاضي الحاجات ويا عالم الخفيات ويا مجيب الدعوات استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذو الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمؤمنين من الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz. Dan juga diucapkan terima kasih kepada para hadirin muslimin dan muslimat yang sudi untuk melampirkan masa untuk melampirkan malam ni, untuk kita bersama-sama menyertai dan memeriahkan program pada malam ini. Dan akhir kalam, pihak majlis mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada moderator dan juga panel dan tetangguh program kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan salawat afi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sedikit makluman muslimin dan muslimat, pada pagi besok pada pukul 8.30 kita ada program khusus untuk ibu-ibu dan juga untuk muslimin dan muslimat. Kita ada program pemerhatian untuk semasa kesihatan pada 8.30 pagi. Juga kita ada program khusus untuk remaja, dan pada 9 pagi untuk anak-anak kita ada program melukis dan mewarna bersama dengan kartunis Higayo. Jadi ibu-ibu jangan lupa bawa anak-anak untuk mengikuti program kali ini. Dan juga kita juga ada program khusus untuk ibu-ibu, ada program pada 10 pagi, ada program mari memakan. Jadi insyaAllah saya akan mewakili bersedia menjemput muslimin dan muslimat untuk memeriahkan program kita pada tahun ini
bersama-sama menjayakan program kali ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.